Kita record sekarang. Okay. Tapi tak apa juga lah ni. Baru record ni baru nak masuk perkiraan. Okay, contoh. Okay. Sekarang ni saya nak tanya, awak faham tak? Awak boleh bezakan tak simetrik dengan non-simetrik sekarang? Kat sini dulu. Boleh bezakan simetrik konsep dengan non-simetrik? Boleh. So, simetrik dengan non-simetrik. Okay, biasanya kalau kita tanya soalan, kita akan bukan tanya soalan. Biasanya dalam keadaan situasi-situasi yang kita nak kira adalah kebanyakannya dalam non-simetrik. Okay. So, kalau awak faham pasal macam mana kita nak apply non-simetrik, okay, saya harap awak boleh cuba faham, awak boleh kata awak insya-Allah lah awak boleh selesaikan untuk konsep simetrik. No. Sini. Okay, kita tambah slide. Okay, kita try buat. Okay, contoh. Now, sekarang ni kita ada satu konsep lah. Okay, kita tengok kat sini. Kita ada satu, kita pergi pada satu situasi. Kita ada satu flight, okay, kita ada satu kapal terbang. Okay, kapal terbang ni dia bergerak pada kelajuan 40 meter per second secara horizontal. Okay, so kalau kita lukis, objek dia bergerak pada U sama dengan 40 meter per second macam ni. Okay. Dan kita pada ketinggian H sama dengan 100 meter. Okay, ini adalah muka bumi. Okay, 100 meter daripada ground. So soalan dia adalah dia nak kira, kita nak cari berapa range, berapakah jarak yang dia okay, katakanlah soalan dia macam ni. Satu kapal terbang bergerak dengan kelajuan 40 meter per second. Okay. Satu askar lah, kata askar. Askar ni dia terjun daripada kapal terbang ke terjun daripada kapal terbang. Berapakah jarak ataupun jarak daripada position orang kata apa, askar ni turun, okay, sampailah daripada position ke sini initial sehingga ke position yang dia sampai ke muka bumi. Bermaksud dia suruh cari ini. Kita nak cari ini R range dia. Okay. Soalan boleh faham tak soalan saya? Boleh faham ke soalan dia? Nak cari range ni? Clear soalan? Clear. Alright. Okay. Macam ni kita nak kira range. Untuk kita kira range, so bila dalam situasi ni awak kena pecahkan kepada X dengan Y komponen. So first of all, apa yang penting tulis dulu. Question pertama, V sama dengan U plus AT. Kedua, S sama dengan half U plus V multiplied by T. Ketiga adalah sama dengan S sama dengan UT plus half AT squared. Dan keempat sama dengan V squared sama dengan U squared plus 2AS. Alright. So 4 kinematic question ni penting. Apa yang kita boleh buat? Kita nak cari range. Range ni dekat X komponen ke Y komponen? X komponen. Jadi yang paling penting adalah X komponen. Okay, kita nak tengok range. Nak kira range kena pecahkan kepada X komponen. Untuk kita kira range, apa yang penting yang kita perlukan? Mana equation yang sesuai kita nak pakai? Kita boleh pakai equation sini. Kita boleh pakai equation 2, 3 ataupun equation ke-4. Jadi, kalau kita nak tengok equation 2, 3 ataupun 4, apa yang paling penting kita kena ada adalah kita kena ada sekarang ni apa yang kita ada? Kita ada V tak? Kita tak ada V kan? So nampaknya yang paling cantik, yang paling sesuai adalah equation yang ke-3. Awak nampak yang ke-3. So, nampaknya kita kena pakai equation yang nombor 3. Kalau kita nak pakai equation yang ke-3, kalau kita tengok S X sama dengan UXT plus half AT squared. Bila awak pecah kepada X komponen, awak tulis semua dekat bawah ada X. Okay, kat sini. So, dekat X komponen, A adalah sama dengan 0. So, sama dengan SX sama dengan UXT plus 0. Jadi, bila dia plus 0, awak abaikan lah. Kita tinggal jadi ni je lah. SX sama dengan UXT. Tapi, dekat kes ni pula, kita tak ada T. Okay?
Yang kita ada UX. UX boleh kira. UX sama dengan apa? UX sama dengan 40 meter per second lah. Betul tak? Sebab apa? Sebab U kat sini, dia bergerak dengan laju konstan ke arah kanan. Okay, dia tidak bergerak secara atas ataupun ke bawah. So UX sama dengan 40 meter per second. So UX kita dah ada. Kita tak ada apa? Kita tak ada T saja. Macam mana kita nak kira T? So macam mana kita nak kira T adalah kita tengok dekat apa nama? Kita tengok dekat dekat Y component. Alright, dekat Y component kita. Dekat Y component kita ada apa? Nak kira T, kita boleh guna equation mana? Kita boleh guna equation kedua, kita boleh guna equation ketiga, ataupun kita boleh guna equation ke apa? Sekejap. V sama dengan UT, tapi kita tak ada V. Kat sini kita tak ada V. Kat sini pula kita tak ada yang equation kedua, kita tak ada juga V. Equation ketiga kita boleh pakai tak? Minus S. Okay, kita boleh pakai equation nombor 3. Okay, untuk Y component, okay, untuk dapatkan T. Sekarang ni kita tak ada T kan untuk X component. Okay, disebabkan kita dah tak, untuk X component kita perlukan bantuan. Kita tak cukup information. Bila kita tak cukup information, kita perlukan bantuan. Kita ambil lah dekat Y component. Okay, kita minta Y component untuk bantu kita. Y component, okay, Y component sama dengan SY equal to UYT minus half GT squared. Faham tak? Sebab apa? Sebab kat sini minus sebab gravity sentiasa ke bawah. SY sama dengan apa? SY adalah 100. Tapi dia adalah negatif 100. Sebab apa negatif? Sebab dia downward, turun ke bawah. UY sama apa? UY sama dengan kosong. Sebab apa kosong? Sebab apa kosong UY? Ada jawapan? Kenapa kosong? Sebab U kita ni, objek ni dia bergerak ke kanan. Sebab tak ada initial velocity kan. Initial velocity untuk UY component tak ada. Sebab dia bergerak ke kanan saja. Okay, so 0 minus half multiplied by 9.81 T squared. So kita boleh dapat T squared sama dengan berapa? Kita boleh bawa dia pergi ke mana ni? Sebelah. Okay, negatif boleh cancelkan. So kita akan dapat 200 bahagi dengan 9.81. Awak square root kan dia, awak dapat apa? T dapat apa? 200. Okay, 4.52. Betul? Second. Alright, 4.52 second. Okay, 4.52. Bila kita dah dapatkan time dia, kita dapat T. T untuk X component dengan Y component tetap sama. Sebab apa? Sebab dia bergerak dalam masa yang sama lah kan. Mana ada X component pada masa yang lain, Y component pada masa yang lain kan. So dia bergerak pada masa yang sama. Jadi bila kita dapat T yang sama, kita bawa masuk ke X ni. So dapatlah UX tadi sama dengan 40. Multiply by T tadi adalah 4.52. So dapatlah berapa? 40 darab ni berapa? 2 kira. 180.8 unit dia adalah meter. Okay, boleh faham yang ni? Okay, clear? Nampak tak? Apa macam nak selesaikan? Alright? Okay, so ini satu. Okay, soalan lagi, time to reach the ground. Time to reach the ground yang ni lah. Okay, ni. Ini time to reach the ground. Sama. Okay. Dan velocity when touching the ground. Berapa velocity dia touch the ground? Okay. Untuk kita kira berapa velocity dia touch the ground. Okay. So bila dia jatuh, dia akan jatuh kat sini, objek kat sini. Dia jatuh pada keadaan macam ni. Okay. Dia ada angle dia. Okay, kita ada angle dia jatuh. Jadi kita nak kira berapa angle dia, V. Berapa velocity dia. Kalau kita nak kira berapa velocity dia, kita kena pecahkan kepada Vx dengan Vy component. Alright. So kita nak kira V. Untuk kes ni, okay, color. Okay. So untuk kes ni, macam ni kita nak apply. Kita apa nama kita panggil? Sekejap. Okay, kita pecahkan kepada X dengan Y component juga. Okay, X component.
Okay, as komponen. Kita nak kira untuk Vx komponen. Mana equation yang sesuai? Equation 1, 2, 3 ataupun 4. Sebab kita ada information, kita boleh pakai information equation yang pertama. Okay, equation yang pertama which is Vx sama dengan Ux plus At. Tapi At sama dengan 0. So Vx sama dengan Ux. Ux adalah sama dengan 40 meter per second. Okay. Untuk Y komponen. Allah, besar pula. Okay. Untuk Y komponen. Untuk Y komponen, kita nak pakai equation mana? Kita boleh pakai juga equation yang pertama. Vy is equal to Uy minus GT. Sebab apa? Sebab GT kita dah T kita dah ada. Uy sama apa? Uy sama dengan 0. Kan? Sebab dia bergerak tadi kita kata dia ke kanan. Minus dengan G. G adalah 9.81. Time kita adalah 4.52. So dapat apa? 4.52 darab dengan 9.41. Dapat apa? Berkira? Negatif 44.34. Apa maksud negatif ni? Bermaksud dia bergerak. Kalau kita lukis dia ni, dia akan bergerak macam ni. Ini katalah objek, okay? V ke kanan. Ni Vx, okay? Yang ni adalah Vy. Sebab apa? Dia ke bawah, negatif. Jadi V kita ke mana? V kita macam ni. Inilah V kita. Dan angle dia berapa? So nak tahu ke angle dia, theta sama dengan inverse tangent Vy divided by Vx. So dapatlah inverse tangent. Vy adalah 44.34 divided by 40. So dapat apa? Apa bahagi dengan 40? 47.95. Allah, 47.95. So kita dapat nampak lah kat sini angle dia. Bermaksud objek ni bergerak pada kelajuan. Oh, kelajuan dia, velocity dia kita tak kira lagi. Saya tersilap pula. Saya tertinggal. So nak kira velocity dia berapa? So velocity V adalah sama dengan apa? Vx squared campur Vy squared, awak square rootkan dia. Dapat apa? 40 kuasa 2 campur dengan 44.34 kuasa 2. Square root kan dapat apa? 59.72. 59.72 meter per second. So kita dapatlah kata, kita tahulah. So objek ni dia bergerak dengan kelajuan 59. Okay, dia bergerak sini 59.72 pada angle of 47.95. Okay. So kalau dalam exam awak boleh tinggalkan macam ni. Okay, saya nampaklah kat sini. Lepas tu awak tulis dia macam ni. Angle macam ni, awak lukis macam ni. Cukup, saya dah faham dah. Tak payahlah awak nak tulis ayat ke apa semua, tak payah. Okay, awak tulis macam ni, saya dah faham. Awak tunjuk macam ni, saya dah faham dah. Okay, clear? Kat sini boleh nampak tak situasi dia? Boleh faham dah apa itu projektil? Nampak tak gambaran sikit-sikit? Okay. Nampak. Boleh. Sebab korang memang biasa dengan nombor tau. Okay, fizik ni bila saya tunjuk tadi, baru saya tunjuk huruf, dah pening dah. Terus gagal dikesan. Right. Tapi bila dah tunjuk nombor-nombor macam ni, nampaknya boleh lah korang faham sikit. Okay, kita tengok situasi yang seterusnya. Contoh dia yang ini. Tengok dia ada, kita katakan satu budak ni dia baling objek. Dia duduk dekat ketinggian 45 degree. Dia baling objek ke atas dan sampai ke bawah. Kalau kita lukis dia, kalau macam ni kita tengoklah situasi dia. Saya kena tambah soalan. Sini tambah slide. Okay, kita tengok situasi. Tengok situasi dia. Okay. Kalau ikutkan tak ada yang saya ajar macam ni. Sebelum-sebelum ni saya rasa saya memang tak cerita macam saya cerita kat awak sekarang ni. Selalunya memang saya rendah je. Saya jalan je tu pergi sampai ke apa? Sampai ke exercise. Sampai habis lah. Tapi sebabkan sekarang ni sebab virtual kan, saya tak nampak. Saya tak nampak awak punya muka macam mana. Saya tak tahulah awak punya reaction macam mana. Jadi saya slow lah sikit. Okay. Tapi kita tengok sini. Okay, kita tengok, kita lukis, cuba kita lukis dia punya Allah. Kita lukis dia punya situasi.
Okay, sekejap. Okay, kita lukis situasi dia. Kalau kita lukis situasi, kita ada satu bangunan. Okay, macam ni. So, kita ada objek. Objek dekat sini, dia baling macam ni. Dia baling macam ni, kita lukis macam ni. Angle dia, theta sama dengan berapa? Lukis theta dia sama dengan 30. Okay, dia baling V0 ataupun U sama dengan 20 meter per second. Macam ni. Okay, 20 meter per second. Kemudian, ketinggian dia adalah 45. Kat sini, jarak sini, kat sini 45 meter. Okay, macam ni. Kita lukis macam ni. Kita boleh katakan sebagai H lah. Right, H sama dengan 45. Kemudian ada apa lagi information? Ini je, cukup. Right. Soalan dia suruh cari distance, the distance X. Dia suruh cari, okay, objek ni, bila kita baling ke atas, apa yang berlaku? Dia akan naik maksimum, kemudian dia akan jatuh ke bumi. Sekarang ni, dia suruh kita cari berapa range dia X ni. Macam mana kita nak kira X? Untuk kita kira X, kita kena tengoklah tadi, kita balik kepada kinematic equation. Kinematic equation ada 4 kan? 4, 1, 2, 3, 4. So, untuk kita kira X ni dia terlibat dalam X komponen, betul? Untuk dia terlibat dalam X komponen, kita kena guna equation mana? Yang paling sesuai. So, kita boleh guna equation yang pertama, which is untuk X komponen, kita boleh guna equation, kita nak kira jarak ni. Jarak kita tak boleh guna equation pertama, kita guna equation ketiga, which is Sx sama dengan Uxt plus half AT squared. Betul. So, Ux ni ada sama apa? Okay, untuk case macam ni, bila awak jumpa soalan-soalan macam ni, apa yang perlu awak buat? Awak pecahkan X komponen, awak pecahkan pada Y komponen. Okay, awak kira macam ni dulu. Awak kira yang ni dulu. U. So, Ux sama apa? Ux sama dengan U cos theta, which is U cos theta adalah sama dengan 20 cos 30. 20 cos 30 dapat apa? Ni Uy sama dengan U sin theta sama dengan 20 sin 30. So dapat apa? Ni 17.32 ni apa ni? Oh kan. 20 cos 30 dapat apa? Oh, 17.32. Untuk Y komponen? Okay, Y komponen dapat 10. Alright. Okay. So, bila kita dah pecah macam ni, senang awak nak masuk value. So, X komponen awak dapat 17.32 T. Sekarang ni T kita tak ada. Kita nak kira berapa banyak masa yang diperlukan untuk dia sampai ke penghujung. Macam mana kita nak kira adalah kita tengok, kita perlukan bantuan. Kita ambil bantuan daripada Y komponen. So, kita gunakan Y komponen. Okay, untuk dapatkan T. Untuk dapatkan T adalah, kalau kita tengok kat sini, dia bukan macam tadi. Kalau situasi tadi, dia terus turun macam ni kan. Untuk kes ni, dia ada naik dan dia turun. Jadi untuk kes ni, kita kena pecahkan kepada dua kes untuk kita kira T. Kita pecahkan macam ni lah. Okay, sebab satu adalah T yang pertama, ini adalah T yang kedua. Alright. So T yang pertama, sebab apa? Daripada initial, dia sampai ke maksimum sini. Sampai ke maksimum atas ni. Untuk sampai ke maksimum, nanti pertama kita boleh guna equation apa? Kita boleh guna equation pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. So kita boleh pakai equation 1, 2, 3 dengan 4. Sekejap, saya nak tengok. Equation mana yang kita sesuai? Kalau kita nak kira T, kita boleh pakai equation, kalau kita pakai, okay, payah sangat, kita tulis dulu kat tepi ni. Okay. Saya UV sama dengan U plus AT, S sama dengan half U plus VT, S sama dengan UT plus half AT squared sama dengan V squared sama dengan U squared plus 2AS. Okay. Kalau sini boleh nampak. So equation mana kita boleh pakai sesuai?
untuk sampaikan untuk maksimum untuk Y component, bila dia sampai ke maksimum kat sini, V dia sama apa? V dia sama dengan kosong kan? Jadi bila V sama kosong, yang mana yang paling sesuai untuk kita pakai? Kita gunalah equation yang keempat, betul tak? Sebab bila ini untuk kita dapat jarak, kita nak ambil, kita nak kira lain. Kita bukan kira jarak, kita nak cari masa kan. Okay, kita ambil yang mana? Kita ambil yang ke satu, yang ke pertama kan? Betul tak? Yang pertama boleh pakai. Betul, yang pertama. Jadi Vy sama dengan Uy minus GT. Okay. Jadi T adalah sama dengan, tak payah macam ni lah, nanti kawak pening. Kawak tulis satu dulu. Okay. Vy adalah sama dengan Uy sama dengan tolak GT. Uy adalah sama dengan 10 tolak 9.81 T. Betul. Yang Uy adalah sama dengan apa? Uy sama dengan kosong T. Jadi T adalah sama dengan 10 divide 9.81. Dapat apa? 10 bagi 9.81 dapat berapa? 1.02. Betul. Second. Jadi ini adalah sama dengan, ini kita denote dia sebagai T1. Faham tak? T1 bermaksud masa dekat sini. Masa daripada sini ke sini. T1. Boleh faham? Clear? So now kita nak ambil pula daripada position sini, final ni dia turun pula sampai ke bawah ni. Kita nak cari T2. Sebab bila kita dah tahu T, barulah kita boleh masukkan dalam equation ni. Betul tak? So, untuk dapatkan T kedua, kita gunakan equation mana? Kita boleh guna equation. Kita perlukan bantuan Y component juga. Y component. Kita perlukan equation mana? Kita perlukan equation yang 1, 2, 3 ataupun 4. Kita nak cari, kita ada apa? Okay. Mungkin kat sini dia susah. Bila dia susah, kita yang ni susah nak dapat 2 ni, kita kena pakai 3 situasi. Okay, awak kena pecah pada 3 situasi. Maknanya kat sini, untuk memudahkan kat awak, sebab kita kata kalau simetrik, okay, kat sini, ni T2, kita jadikan ni T3. Okay. Sebab simetrik, sini T1. T1 ni sama dengan T2 akan sama dengan T1, betul tak? Sebab apa? Masa yang diperlukan untuk daripada objek tu, daripada initial sampai ke final, ke maksimum ni sama dengan daripada maksimum ni sampai ke position sini, betul tak? Jadi T1 ni akan sama dengan T2. Kemudian daripada sini baru kita boleh pakai. Sebab apa? Kita pakai equation lain. Sebab apa? Kita perlukan information of ketinggian ni. Right? Kat sini. So daripada sini kita dapat, kalau U tu ke atas, so kita dapat U ke bawah sama dengan 20 meter per second. Sebab apa? Sebab kita kata pada satu level yang sama, velocity dia, initial velocity sama dengan final velocity. Alright? Jadi dekat sini, kita boleh pakai, nak dapatkan T3 adalah sama dengan, mana equation mana kita boleh pakai? Kita boleh pakai, kita kena pakai sasaran yang ada S. So kita boleh gunakan equation yang nombor 3, which is SY sama dengan UYT minus half GT squared. So UY adalah sama dengan negatif 45. So UY adalah sama dengan negatif 10. Sebab apa? Sebab dia downward. Okay, downward darab dengan T minus 1/2. G adalah 9.81 T squared. T squared ni. Jadi bila kita ubah, kita bawa pergi ke sebelah kanan, kita akan dapat 9.81 bagi 2. Kita akan dapat 4.905 T squared plus 10 T minus 45 sama dengan 0. T dapat apa? Cuba kira. T dapat apa? 2.18 dengan T equal to 4.22. Negatif. Jadi kita akan ambil negatif. So kita akan ambil yang ni lah kan. So ambil ni. Jadi total time sama dengan apa? T1 campur T2 campur T3. Bermaksud 1.02 campur 1.02 campur 2.18. Dapatlah 8, 9, 10, 11, 12.
4.22 second. Jadi masuklah dalam equation yang ni 1.17.32 darab dengan 4.22 dapatlah berapa? Sekian ni meter. Berapa dapat? .32 darab dengan 4.22. 73.09 meter. Alright. So boleh faham kat sini? Clear kat sini? Boleh nampak? Okey ke korang ni? Okey. Okay. Mukanya sedih je. Okay. Right. So kita berhenti sini dululah. Okay. Kita berhenti kat sini. So ingat nanti sampai page lebih kurang page 70. Okay. Page 70. Page 70. Tengok sikit. Tengok sikit. Ada ke tak ada? Ada orang tak ada orang ni tengok. Ha. Ada. Okay.